Yang Bawa Pontian, silakan. Terima kasih. Saya gembira diberi peluang pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana kita mempunyai kali pertama dalam sejarah seorang anak penoreh getah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya juga ingin menyebut di sini bahawa bagaimana anak penoreh getah itu diberi peluang belajar dalam bidang guaman dan kemudian menjadi peguam daripada Universiti Malaya. Dan yang menyediakan RMK12 ini pula adalah seorang anak petani yang miskin daripada Bacok, Kelantan, yang diberi peluang untuk belajar ke Australia dan juga ke Amerika Syarikat. Jadi bak kata Kofi Annan, Susah Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations, dia menyebut education is the great equalizer of our time. Maksudnya pendidikan itu boleh menyamaratakan. Dalam dewan ini pada saat dan ketika ini kita ada seorang anak Perdana Menteri yang sedang duduk dan menulis di sebelah ayahnya bekas Perdana Menteri. Dan dalam dewan ini yang sedang bercakap ialah anak seorang penoreh getah. Saya juga anak seorang penoreh getah sebagaimana Perdana Menteri. Jadi semua perkara-perkara ini antara puncanya ialah pendidikan. Pendidikan tinggi akan menyebabkan kita boleh mencapai cita-cita yang tinggi. Dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, saya ingin mengesyorkan supaya kita tumpukan benar-benar tentang pendidikan ini, supaya akhirnya anak-anak kita boleh hidup dengan lebih baik. Sebagaimana disebut sebagai pendidikan itu membawa apa yang disebut sebagai social mobility menegak. Dia bukan mobility sosial mendatar, dan kerana pendidikan boleh menghapuskan kemiskinan dalam satu generasi. Daripada anak penoreh getah boleh menjadi Perdana Menteri, begitulah contoh-contoh yang lain. Perrekayasaan sosial ataupun social re-engineering ini perlu terus dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan kita boleh mengatasi kemiskinan. Kemiskinan ini tidak boleh diatasi dengan hanya memberi ikan, tetapi kemiskinan boleh diatasi dengan mengajar mencari ikan, bukan dengan cara mengail sahaja, tetapi dengan menjala, dengan pergi ke laut dalam. Itu peribahasanya. Seterusnya, apa yang saya ingin timbulkan di sini ialah mengenai keciciran. Sila. Terima kasih yang Tuan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pontian. Saya ingin bertanya, adakah Yang Berhormat Pontian setuju bahawa dalam dasar pendidikan kita ini, walaupun kita tekankan soal mendapat ilmu pengetahuan, tetapi tak kurang penting juga ialah untuk mengajar nilai-nilai murni. Ya, apa juga mata pelajaran yang kita ajar, ada banyak peluang untuk kita terapkan nilai-nilai murni supaya kita boleh tolak amalan-amalan yang tak baik seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Saya bersetuju 100% apa yang disebut. Boleh parliamentar sikit lagi, saya nak menyokong. Sabar. Pandangan Pontian tu sangat baik sangat. Saya nak nak jawab menyokong. tolong dulu. Satu-satu dulu. Parliamentar, sabar. Sama soalan yang sama juga kalau boleh. Soalan sama tak payah tanya. Dah, maksud saya Jawab, tolong. Silakan Pontian. Saya setuju apa yang disebut oleh Jerlun tadi. Saya pernah hadir beberapa kursus di Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri, di Kem Langkawi, di beberapa kem yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Langkawi pada ketika itu. Beliau pada ketika itu Yang Amat Berhormat Kubang Pasu. Dan perkara yang masih ingat sampai sekarang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi, beliau menyebut jatuh bangun, gagal jaya satu negara, satu bangsa bergantung pada nilai-nilai yang diamal oleh negara bangsa itu. Jika nilai yang diamal itu ialah seperti bersih, cekap, amanah dan nilai-nilai yang murni seperti gigih dan tekun, maka negara bangsa itu akan jadi negara bangsa yang maju. Jadi saya setuju apa yang disebut oleh Jerlun. Mengenai keciciran, saya telah menyebut baru-baru ini ketika dialog di Dewan Banquet di bawah.
421,706 orang mengambil SPM pada 2018. Yang melanjutkan pengajian hanya 170,878. 250,828 tercecer. Semparagam menyebut itu bukan tercecer dari satu sudut, tapi maksud saya tercecer ialah mereka tidak boleh dan mereka tidak dapat masuk universiti. Mereka tak dapat masuk IPTS. Mereka tak dapat masuk TVET. Ini satu perkara yang amat besar. Pada tahun 2017, 443,883 ambil SPM, lanjut pelajaran 182,409, tercecer 261,474. Pada tahun 2020 yang mengambil SPM 401,105, yang patut ambil SPM yang mengambil 381,894, 19,211 tak ambil SPM. Ini belum lagi yang saya sebut tercecer 250,000. Kalau dalam masa 4 tahun 1 juta orang, Datuk Speaker, mereka ini menjadi kumpulan B40 dalam masyarakat. Kalau 4 tahun 1 juta orang, 8 tahun 2 juta orang, berapa lama dah negara kita ini wujud? Dan kita kalikanlah lebih kurang jumlahnya begitu banyak yang menjadikan mereka ini adalah golongan B40. Saya ingin mencadangkan supaya diwujudkan subjek asas perniagaan. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kita ada STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. E itu ialah juga entrepreneurship, Yang Berhormat Jeli. Supaya anak-anak kita yang keluar, suku juta orang ini, daripada lepasan SPM tak masuk mana-mana, mereka boleh menjadi usahawan dan mereka boleh menjadi bangsa usahawan. Satu lagi, banyakkan college community yang telah dimulakan, disambung oleh Pagoh ya. Yang Berhormat Pagoh mewujudkan college community, tapi seluruh Malaysia ni college community baru ada 102. Daripada 222 kawasan parlimen, kita nak kawasan parlimen semuanya ada college community, tetapi masih 120 lagi parlimen belum ada college community. Termasuk kawasan saya dah mohon banyak kali, Yang Berhormat Jeli, tolonglah luluskan kali ini supaya ada satu college community di Benot, Pontian. Untuk apa college community? Mereka yang tak dapat masuk universiti, mereka yang tak dapat masuk IPTS ini, Yang Berhormat Speaker, mereka boleh masuk college community kerana ada 114 program dalam college community. Daripada belajar komputer, belajar masak, belajar perakaunan, belajar bahasa Arab dan macam-macam perkara yang boleh dibuat dalam college community. Jadi itu 2 cadangan untuk mengatasi kececeran. Muah. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Saya setuju bahawa pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk keluarkan sesebuah keluarga daripada belenggu kemiskinan. Dengan itu, adakah wajar untuk kerajaan keluarga Malaysia ini fokus untuk menaikkan peruntukan pendidikan, biasiswa bagi semua keluarga miskin jika nak dibandingkan dengan jalan penyelesaian sekarang, iaitu memberikan equity kepada golongan Bumiputera ataupun isu GLC yang hanya melibatkan golongan terkaya di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya setuju. Tapi Kementerian Pendidikan dah dapat 50 bilion. 50 bilion ni banyak. Ya, dalam seluruh kementerian yang paling banyak sekali dapat peruntukan ialah Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan. Dia bukan Menteri Pendidikan. Ya, boleh saya mencelah sikit, Pontian? Saya rasa saya nak kena sampai pukul 1 lah paling kurang. Tak, sikit ya. Tadi Pontian ada sebutkan bahawa di Pontian tidak ada college community. Mungkin saya ingin betulkan sikit. Yang namanya college community Pontian memang tidak ada. Namanya College Community Tanjung Piai, tetapi bertempat di Pekan Pontian. Dan saya pernah pergi dan pernah rasmikan. Terima kasih. Itu ya. Kalau itu nak kena tukar nama lah. Tanjung Piai parlimen lain, Pontian parlimen lain ya. Okey, tak apa, terima kasihlah. Saya pun banyak kali pergi. Seterusnya ialah wajibkan mengundi. Mengundi ni Datuk Speaker wajibkan. Ada 22 negara yang telah mewajibkan mengundi. Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Kongo, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Mesir, Greece, Honduras, Lebanon, Luxembourg, Mexico, Nauru, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Thailand dan Singapura telah mewajibkan mengundi. Kenapa saya kata kita perlu pindah perlembagaan dan wajibkan rakyat Malaysia mengundi? 5 tahun sekali tak pergi mengundi, Datuk Speaker. Apa kebendanya ni? Bukan
sebulan sekali pergi mengundi ni. Pada PRU ke-14 keluar mengundi 82.32%. 14.9 juta pengundi, yang keluar cuma 12.2 juta. 2.7 juta tidur ke apa ke? Ya, mereka tak keluar mengundi walaupun 5 tahun sekali. Balakong PRK 43% keluar. Seristia PRK 44% keluar. Sungai Kandis PRK 49.4% keluar. Don Penanti 2009 46% saja keluar mengundi. Semua bawah 50% keluar mengundi. Di Port Dickson, Ketua Pembangkang 58.2% sahaja yang keluar mengundi. Mereka yang tak keluar, Tuan Speaker boleh. Datuk Speaker, mereka yang tak keluar ini kita kenakan denda. Contoh RM100, contoh RM200, contoh tidak boleh memperbaharui lesen memandu, contoh. Pontian, Dan sokong. contoh-contoh lain. Nak sokong Pontian. Sokong ya. Terima kasih kalau menyokong. Ya. Okey. Seterusnya Tuan ialah Pontian, tentang saya nak- syiar nak Islam. sokong Saya dengan ingin bertanya tentang Universiti pertanyaan. Al-Quran, saya ingin bertanya Quran Village di Putrajaya, saya ingin bertanya tentang pendidikan Islam guru Pontian tak kafah, bagi ya. dasar tahfiz negara, peranan wakaf dalam pembangunan sistem kewangan Islam, bank, insurans dan juga sukuk, institusi patuh syariah seperti hotel dan pentadbiran dan Majlis Halal Malaysia. Itu antara pertanyaan-pertanyaan saya dengan Menteri baru. Kemudian cadangan seterusnya ialah orang muda dan pengangguran. Pengangguran bertambah. Apa yang orang muda inginkan? Mereka inginkan pendidikan, mereka inginkan kemahiran, mereka inginkan pekerjaan, mereka inginkan perumahan. Perumahan ini sepatutnya setiap keluarga sebuah rumah. Kita ingin dalam masa 5 tahun 500,000 rumah kos rendah. Tak cukup, Datuk Speaker. Tak cukup, Menteri yang berhormat jeli. Kita perlu paling kurang 1 juta rumah mampu milik dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, dan kita kena kawal harga rumah dan juga kawal sewa rumah. Kajian QPEX, hanya 53% daripada 1.6 juta penjawat awam yang ada rumah. Saya bagi 2 minit ya. Selebihnya tak ada rumah. 2 minit Habib. Okey. Jadi itu penting. Orang-orang muda nak rumah, orang-orang muda nak keluarga, orang-orang muda nak kenderaan. Jadi penting orang-orang muda ini perlu ada rumah. Yang akhir ialah akta dana politik. Saya adalah mangsa kerana dana politik tidak diaktakan. Mujurlah semalam saya dibebaskan dan dilepaskan. Tapi kena bayar Pontian. compound. Boleh minta laluan Pontian. Nak minta Saya penjelasan. nak Kalau maklumkan Pontian di sini dia lah bahawa- mangsa, kenapa Kota Melaka. Tolong. Ingin maklumkan di sini Pontian bahawa boleh minta laluan? Kota Melaka. saya ingin maklumkan di sini bahawa jawapan daripada Perdana Pontian Menteri, boleh minta penjelasan Pontian. Perdana Menteri Kalau Pontian Kota Melaka. Kota Melaka, tolong duduk. Kota Melaka lepas ni kita makan kat luar. kalau mangsa kenapa nak Kota Melaka. Ya, apa dia? kalau mangsa kenapa nak bayar kompaun 1.1 juta? Kalau saya nak menunggu, Kalau anda ialah mangsa, Cukuplah. saya telah ditawarkan compound. Apabila saya ditawarkan compound pada Oktober 2019, saya lawan. Kerana apa saya lawan? Kerana ada yang dikompaundkan itu dapat 50,000, di compound 50 kali ganda oleh SPRM. Saya rasa Yang Berhormat Langkawi pun pada ketika itu dia tak tahu tentang perkara itu. Macam mana 50 kali ganda compound? Ada orang yang menerima 100,000 di compound 25 kali ganda. Maka saya lawan pada ketika itu. Tapi saya melihat lambat betul proses. Saya mengaku pada SPRM saya terima 1.1. Saya tidak mengaku saya terima 2. Kemudian kamu SPRM mengaku kamu terima. Tanya kepada orang yang bagi, iaitu Yang Berhormat Pekan. Yang Berhormat Pekan mengesahkan terima Datuk Speaker. 1.1. Pontian, Apabila terima mana wang tu 1.1, datang? Siap. Kota Melaka, tolonglah. 1.1, dan oleh kerana saya telah membayar maka saya lepas dan bebas. Itu keputusan mahkamah yang patut kita hormati. Dan ini Saya rasa disebut oleh SPRM Kota Melaka, duduk. disebut oleh Perdana Menteri bahawa akta dana Ya, politik Kota Melaka, amaran 1. akta dana politik akan diperkenalkan oleh kerajaan dengan mengambil kira juga pandangan Speaker, daripada pelbagai saya- pihak. Kota Melaka, tolong.
bagi memastikan mekanisme pelaksanaan yang berkesan. Ya, maka saya ingin mengesyorkan supaya akta dana politik diadakan dalam penggal ini dan ada rang undang-undangnya sebab telah disebut oleh Perdana Menteri bahawa ia akan diperkenalkan. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih.